Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 55 kes baharu jangkitan COVID-19 dilaporkan kemarin di negara Brunei Darussalam menjadikan jumlah keseluruhan kepada 598 kes. Yang berhormat, Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, mengongsikan perkara itu semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 petang kemarin di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Menteri Kesihatan juga menyatakan dua kluster baharu turut dikesan iaitu kluster 451 dan kluster 477. Menyertai sidang media tersebut, Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Terdapat tambahan kes-kes baru pada kluster-kluster aktif yang sedia ada. 16 kes bagi kluster Chong Hua KB, 3 kes bagi kluster Immigration, 3 kes bagi kluster 499, 2 kes bagi kluster ABCI, 2 kes bagi kluster Total dan 1 kes lagi bagi kluster Champion 7. Terdapat 2 kluster baru yang telah dikesan seperti berikut. 3 kes baru telah dikaitkan dengan kes 451 yang dilaporkan pada 11 Ogos 2021. Kluster ini sekarang dikenali sebagai kluster 451, iaitu merujuk kepada kes 451. 2 kes baru telah dikaitkan dengan kes 477 yang dilaporkan pada 11 Ogos 2021. Kluster ini sekarang dikenali sebagai kluster 477. 1 kes import telah dilaporkan. Kes ini telah tiba ke negara Brunei Darussalam daripada United Kingdom pada 30 Julai 2021. Manakala terdapat 22 kes yang masih belum diketahui sumber jangkitannya, yang mana salah satu daripadanya telah dikaitkan dengan kes 448 yang dilaporkan pada 11 Ogos 2021. Kes-kes dan kluster-kluster aktif ini adalah mereka yang sedang menjalani kuarantin setelah didapati mempunyai kontak dengan beberapa kes positif sebelumnya. Pengesanan kontak bagi semua kes-kes baru ini masih giat dijalankan. Semua kontak terdekat yang dikenal pasti akan diarahkan untuk menjalani kuarantin mandatory dan ujian RT-PCR SARS-CoV-2. Memandangkan terdapatnya peningkatan kes dalam kluster imigresen, Menteri Kesihatan menyarankan agar sesiapa yang telah pergi ke kaunter Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan Bandar Seri Begawan di antara 2 Ogos 2021 hingga 9 Ogos 2021 dan pada masa ini mengalami tanda-tanda jangkitan untuk segera mendapatkan rawatan dan menjalani ujian SARS-CoV-2 di pusat-pusat swabbing berdekatan. Dalam pada itu, 5 kes telah disahkan sembuh di Pusat Pengasingan Kebangsaan, membawa jumlah kes yang sembuh sebanyak 327 kes. Ini bermakna terdapat 268 kes aktif telah direkodkan di negara Brunei Darussalam. Di kalangan kes aktif tersebut, 2 kes berada dalam keadaan kritikal, manakala 2 lagi masih di bawah pemantauan rapi di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 2,252 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 167,061 ujian. Pada sidang media yang sama, Menteri Kesihatan memaklumkan terdapat peningkatan mendadak bagi ujian SARS-CoV-2 di makmal kerajaan pada ketika ini, di mana terdapat kelambatan untuk mendapatkan keputusan-keputusan ujian tersebut. Dalam hal ini, orang ramai adalah dipohonkan untuk bersabar dan memberikan kerjasama untuk tidak pergi sendiri ke makmal bagi mendapatkan keputusan ujian. Makmal adalah tempat terkawal dan berisiko tinggi bagi sebarang jangkitan. Sehubungan dengan itu, bagi mereka yang akan meninggalkan negara Brunei Darussalam dan telah menjalani ujian swab dalam masa 3 hari kebelakangan yang belum mendapat keputusan ujian swab mereka, adalah dinasihatkan untuk mengulangi ujian tersebut. Mereka ini tidak akan dikenakan bayaran tambahan.
Dalam perkembangan terbaru, Kementerian Kesihatan akan mula memperkenalkan satu ciri baharu di dalam aplikasi BruHealth yang dinamakan Perintah Kuarantin Digital yang diaktifkan bermula kemarin. Perintah kuarantin digital ini bertujuan untuk memberikan notis dan memaklumkan kepada kontak-kontak terdekat bahawa mereka telah dikenal pasti sebagai kontak kepada kes positif COVID-19. Memudahkan pihak berkuasa memantau status mereka yang telah diberikan perintah kuarantin secara maya, iaitu mengetahui keberadaan mereka pada setiap masa, menerima pengesahan tanda-tanda jangkitan yang mungkin dialami dengan check-in harian, dan menerima permohonan untuk penghantaran makanan. Menjadi bahan rujukan dokumen secara digital bagi pekerja untuk memaklumkan pihak atasan mereka mengenai perintah kuarantin yang dikenakan dan mengurangkan keperluan pengeluaran perintah kuarantin secara bertulis khususnya bagi yang mempunyai akses kepada aplikasi BruHealth. Oleh yang demikian, orang ramai adalah dikehendaki untuk mengemaskini maklumat peribadi mereka termasuk ahli-ahli keluarga mereka yang didaftarkan dalam aplikasi BruHealth, khususnya alamat kediaman mereka. Ini akan membantu pihak berkuasa untuk membuat pemantauan dan penguatkuasaan perintah kuarantin. Apa yang unik mengenai dengan perintah kuarantin digital ini, ianya mempunyai kaedah untuk mengesan jika seseorang yang dikenakan kuarantin berada pada jarak melebihi 100 meter dari alamat kediaman mereka. Jika ini berlaku, pihak penguatkuasa akan dimaklumkan dengan serta-merta. Oleh itu, orang ramai adalah dinasihatkan untuk mengambil serius mengenai perintah kuarantin yang dikenakan kepada mana-mana individu, termasuk mengemaskini status kuarantin mereka di dalam aplikasi BruHealth. Melalui perintah kuarantin digital ini, bagi sama-sama membantu Kementerian Kesihatan dalam pemantauan penularan wabak COVID-19 di negara ini. Dalam hubungan ini, sesiapa yang didapati melanggar atau ingkar akan mana-mana arahan yang telah dikeluarkan semasa pandemik COVID-19 ini, maka ialah menjadi satu kesalahan di bawah Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204, yang mana jika didapati bersalah boleh dikenakan denda kompaun sehingga RM5,000 atau boleh didenda atau dibawa ke mahkamah yang membawa denda sehingga RM10,000 atau penjara sehingga tempoh 6 bulan ataupun kedua-duanya sekali. Dalam kesempatan ini, Kementerian Kesihatan ingin sekali lagi mengingatkan orang ramai untuk mengikuti segala arahan dan langkah-langkah pengawalan yang telah dikeluarkan oleh pihak kerajaan. InsyaAllah, dengan doa dan usaha, kita ni semua akan dapat mengawal penularan wabak COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Perintah kuarantin digital mempunyai kaedah untuk mengesan jika seseorang yang dikenakan kuarantin berada pada jarak melebihi 100 meter dari alamat kediaman mereka. Kita ikuti promo ini.
Semasa sidang media, beberapa persoalan diajukan seperti pemakaian sungkup muka. Menteri Kesihatan menjelaskan Kementerian Kesihatan akan mengenakan tindakan tegas kepada mereka yang tidak memakai sungkup muka. Menteri Kesihatan juga menghuraikan mengenai penggunaan AI yang menurut Menteri Kesihatan memerlukan data seminggu untuk membuatnya dan AR Note dapat diketahui. Menyentuh mengenai subsidi pembayaran gaji kepada pekerja tempatan untuk syarikat-syarikat terjejas. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua menjelaskan syarikat-syarikat terjejas boleh memohon melalui TAP. Yang berhormat turut memaklumkan mengenai kutipan COVID-19 Relief Fund sangat menggalakkan. Program suntikan vaksin COVID-19 khusus bagi wanita-wanita mengandung dan ibu-ibu yang menyusukan anak damit akan bermula pada hari Isnin 16 Ogos 2021. Wanita-wanita mengandung termasuk dalam golongan berisiko tinggi berbanding dengan wanita yang tidak hamil dan mereka juga mempunyai risiko lebih tinggi melahirkan anak damit pramatang jika dijangkiti COVID-19. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menyarankan wanita-wanita mengandung untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 Moderna memandangkan manfaat vaksin ini jauh lebih besar dari risikonya. Vaksin COVID-19 Moderna adalah vaksin pilihan untuk wanita hamil yang layak tanpa mengira usia kerana pengalaman penggunaannya yang lebih luas bagi wanita yang mengandung. Dapatan awal dari kajian berterusan tidak mendapati sebarang kejadian adverse terhadap wanita-wanita mengandung yang telah divaksinasi atau janin mereka. Memandangkan adanya peningkatan jangkitan COVID-19 di dalam negara pada masa ini, Kementerian Kesihatan menyuruh wanita-wanita mengandung dan ibu-ibu yang menyusukan anak damit untuk mendapatkan vaksinasi bagi melindungi diri mereka dan janin mereka. Wanita-wanita mengandung dan ibu-ibu yang menyusukan anak damit termasuk mereka yang di dalam klinik pakar obstetrik dan ginekologi yang ingin mendapatkan vaksinasi boleh menghubungi klinik-klinik kesihatan ibu-ibu dan anak. Tarikh perjanjian akan diberikan melalui pesanan ringkas, SMS dan aplikasi BruHealth akan dikemaskini. Wanita-wanita mengandung perlu memastikan nombor mereka dikemaskini agar mereka dapat menerima SMS tersebut. Bagi daerah Brunei Muara dan daerah Temburong, program vaksinasi akan dilaksanakan di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hasanah Bolkiah. Manakala bagi daerah Belait di Hospital Suri Sri Begawan dan daerah Tutong di Hospital Penyerahan Muda Mahkota Penyerahan Muda Haji Al-Muhtadi Billah. Orang ramai dikehendaki memakai sungkup muka pada setiap masa, terutama sekali apabila berada di dalam bangunan, di tempat awam dan sesak. Sesiapa yang gagal mematuhi arahan pemakaian sungkup muka boleh dikenakan denda RM100 di bawah Akta Penyakit Berjangkit. Kita ikuti promo ini.
Lebih kurang 235.94 hektar kawasan terjejas akibat kebakaran hutan dan rumput di negara ini berdasarkan laporan yang diterima oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat sejak bulan Januari hingga bulan Julai pada tahun ini. Keluasan kawasan yang terjejas adalah bersamaan dengan 211 padang bola sepak. Fenomena ini antaranya berpunca dari cuaca kering yang sedang melanda Asia Tenggara termasuk negara ini iaitu tempoh monsun barat daya di mana purata hari tanpa hujan dijangka berterusan sehingga bulan September nanti. Dalam sidang media tertutup bersama Radio Televisyen Brunei, Jabatan Bomba dan Penyelamat juga menyatakan 323 panggilan telah diterima berikutan laporan kebakaran hutan dan rumput pada sekitar 7 bulan lalu itu. Dari jumlah tersebut, daerah Belayan mencatatkan 148 panggilan, 90 panggilan dari daerah Brunei dan Muara, 83 panggilan dari daerah Tutong dan 2 panggilan dari daerah Tempurung. Pembakaran terbuka atau membuat perunan adalah dilarang sama sekali demi untuk keselamatan dan kesihatan para penduduk. Orang ramai adalah ditekankan agar sama-sama menjaga alam sekitar dengan menghindarkan diri dari melakukan pembakaran terbuka sama ada bagi tujuan membersihkan kawasan perumahan atau kawasan lain bagi tujuan untuk bercucuk tanam dan sebagainya. Orang ramai juga disarankan untuk membantu memadam kebakaran hutan atau rumput yang kecil tanpa membahayakan diri sendiri. Kejadian kebakaran hutan boleh menjejaskan kesihatan dan mendatangkan bahaya kepada pengguna jalan raya, kerugian harta benda serta membahayakan keselamatan penggemar-penggemar riadah mendaki bukit atau meredah hutan dan aktiviti lainnya. Dari jumlah panggilan tersebut juga 149 panggilan adalah laporan kebakaran hutan manakala 174 adalah laporan kebakaran rumput. Orang ramai yang melakukan aktiviti riadah juga diingatkan agar tidak menyalakan unggun api dan jika perlu pastikan bara api tersebut dipadamkan sepenuhnya sebelum meninggalkan tempat berkenaan. Pasukan polis di Raja Brunei menahan sebuah kenderaan yang mencurigakan di kawasan Jalan Sibulu Kecil, Tempurung. Semasa pemeriksaan dilakukan, 264 kotak sungkup muka, pelbagai barangan kosmetik, produk-produk kecantikan dan kesihatan, makanan mentah dan helaian pakaian didapati di dalam kenderaan pacuan 4 roda tersebut. Pemandu dan penumpang berjaya ditahan dan hasil pemeriksaan menemukan sejumlah kotak yang mencurigakan tersimpan di bahagian kerusi penumpang bahagian belakang. Pemandu merupakan seorang lelaki berumur 44 tahun dan penumpang seorang perempuan berumur 40 tahun. Kedua-duanya warga negara tempatan dan juga pejabat awam. Seterusnya, kes penyiasatan dan kesemua barang rampasan diserahkan kepada Jabatan Kastam dan Immigration Diraja JKID bagi tindakan lanjut. Pasukan Polis Negeri Brunei memohon kerjasama orang ramai bagi membantu pihak berkuasa dalam memenangi jenayah penyelundupan dengan menyalurkan maklumat yang berkaitan melalui talian-talian kecemasan pihak penguasa undang-undang di negara ini.